Selamat pagi jemaat GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau minggu pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali beribadah meskipun ibadahnya masih dilakukan secara online. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita memulai ibadah hari ini. 1. Pada hari ini kita masih belum menyelenggarakan kebaktian minggu secara live streaming seperti biasa. Karena angka penularan COVID yang tinggi, kita merekamnya sendiri di tempat kita masing-masing. Kedua, pelayanan firman Tuhan pada hari ini dilayani penginjil Lukas Kristiandi dari GKI Jatinegara dengan tema roti yang dihidupkan. Pelayanan firman ini diterjemahkan oleh penginjil Sundari dari GKI Jatinegara. Penginjil Lukas dan Sundari adalah suami istri. Kiranya pelayanan firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengundang untuk mengucapkan bersama-sama ayat hafalan kita minggu lalu. Yohanes pasal 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Kita menghafal ayat hafalan minggu depan, yaitu Yohanes pasal 6 ayat 51. "Akulah roti yang hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Mari kita merenungkan nas Alkitab ini dengan menghafalnya sepanjang minggu ini. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa menyiapkan hati dan pikiran dengan bersaat teduh sebelum memulai ibadah pagi hari ini. Mari kita bacakan Mazmur pasal 34 ayat kedua. "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku." Mari kita berdoa bagi seluruh jaringan internet di rumah jemaat dengan berfungsi baik, sehingga ibadah dapat berjalan dengan baik. Kita juga berdoa bagi kesiapan hati dan pikiran kita masing-masing untuk mengikut ibadah. Kiranya kita semua dapat berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah hari ini. Mari kita bacakan Mazmur 34 ayat kedua. "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku." Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah ini. Kita siap berjumpa dengan Engkau dalam ibadah. Berkatilah ibadah kami. Amin. Jemaat GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memulai kebaktian minggu ini dengan mengangkat sebuah pujian. KPPK nomor 16. "Berilah hormat padanya." Berilah hormat padanya, adalah maha tinggi. Berilah hormat padanya.
Tuhan, kita akan memulai kebaktian pada minggu pagi hari ini dengan sebuah pengakuan iman bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kata pembuka Yohanes pasal 6 ayat 51. Akulah roti yang hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Mari kita nyanyi sebuah lagu yaitu Salib Mulia, Bao Gui Sejia. Berkuasa beriku hidup, ku sujud
Mari kita berdoa. Kita berdoa pengakuan dosa setiap kami. Dalam kehidupan kami, mungkin kita tidak luput dari dosa yang telah melukai hati Tuhan, juga melukai orang lain. Mungkin kami suka bersungut-sungut menghujat Tuhan. Kami buka suara minta ampun kepada Tuhan. Tuhan yang menyucikan dosa-dosa kami ini, sehingga pada hari ini kami layak datang ke hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami adalah orang yang tidak layak untuk datang ke hadapan Tuhan, karena kami selalu berdosa kepadamu Tuhan, selalu menyakitin hati kamu Tuhan. Kami ini orang yang lemah. Kami mau minta ampun dari Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Tapi sebelumnya kami minta ampun dari Tuhan. Sucikanlah dosa-dosa kami. Biarlah kami menjadi layak di hadapan Tuhan. Kami ingin menyerahkan kami semua ke tangan Bapa. Hanya Bapa berkuasa atas kami. Kami menyerahkan ibadah pagi hari ini ke tangan Bapa. Pakailah hati kami, boleh konsentrasi mendengar firman Tuhan. Dan juga pakailah hamba-hambamu Tuhan yang akan menyampaikan firman. Kami menyerahkan ibadah pada hari ini ke tangan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kami akan baca berita anugerah. Bagi setiap kita yang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dengarlah firman Tuhan. Roma pasal 5 ayat 8 sampai 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Silakan duduk. Kita akan menyanyikan sebuah lagu nyanyian jemaat KPPK 212. Hidup bagimu. Hidup bagimu, serahkan diriku, seluruh
Saudara-saudari sekalian, sebelum kita memasuki perenungan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa terlebih dahulu. 弟兄姐妹们，在我们进入正道之前，我们先一起来祷告。 Bapa kami yang ada di surga, 我们在天上的父， kami mengucap syukur buat kesempatan pada hari ini, 我们为着今天的机会向你感恩， karena kami boleh datang beribadah. 因为我们可以来敬拜你， Bahkan kami boleh mendengarkan firman-Mu. 甚至我们可以听你的话语。 Tuhan tolong persiapkan hati kami, 求主预备我们的心， mengerti kebenaran-Mu, 明白你的真理， bahkan boleh diubahkan oleh kebenaran-Mu. 甚至可以被你的真理所改变。 Tuhan tolong pakai kedua hamba-Mu yang sederhana ini 求主使用你这两位简朴的仆人 untuk menyatakan firman-Mu. 来传讲你的真理。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 奉主耶稣基督的名， kami berdoa. 我们祷告， Amin. 阿门。 Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil daripada kitab Yohanes 今天我们要读的经文是取自约翰福音 Kitab Yohanes pasal yang ke-6, 第6章 ayatnya yang ke-35, 35节， kemudian disambung ayat yang ke-41 sampai ke-51. 接着是41到51节。 Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-35, lalu ayat yang ke-41 sampai 51. 约翰福音第6章35节，然后接着是41到51节。 Pertama dibacakan dalam bahasa Mandarin, kemudian di dalam bahasa Indonesia. 先用中文来念，再用印尼文。约翰福音第6章35节，耶稣对他们说：“我就是生命的粮，到我这里来的绝不饥饿，信我的永不干渴。” 41节，犹太人因为耶稣说我是从天上降下来的粮，就私下议论他说：“这不是约瑟的儿子耶稣吗？我们岂不认得他的父母吗？现在他怎么说我是从天上降下来的呢？”耶稣回答，对他们说：“你们不要彼此私下议论。 若不是差我来的父吸引人，就没有人能到我这里来。到我这里来的，在末日我要使他复活。在先知书上写着，他们都要蒙神教导。凡听了父的教导而学习的，都到我这里来。这不是说有人看见过父，唯独从神来的。 他才看见过父。我实实在在的告诉你们，信的人有永生。我就是生命的粮。你们的祖宗在旷野吃过玛瑙，还是死了。这是从天上降下来的粮，使人吃了就不死。我就是从天上降下生命的粮。 人若吃这粮，必永远活着。我为世人的生命所赐下的粮，就是我的肉。 Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis di dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkannya, menyimpannya di dalam hati, bahkan menghidupinya di dalam kehidupan sehari-hari. 这就是神的话语，凡听了神的话语藏在心里，并且每一天活出神的话语的人有福了。 Haleluya. 哈利路亚。 Saudara-saudara sekalian, 弟兄姐妹们， di tengah-tengah masa pandemi ini, 在这疫情当中， kita mengalami banyak kesulitan. 我们面对了很多的困难， Salah satu masalah yang kita hadapi adalah masalah ekonomi. 其中一个我们遇到的困难就是经济方面的困难。 Ada beberapa orang atau segelintir orang yang mengalami kesulitan untuk bisa makan dan meneruskan kehidupan sehari-harinya. 有一些人呢，他们在生活上遇到了困难，就是很难再维持他们的生命。 Tetapi saya yakin dan percaya kita sebagai anak-anak Tuhan terus dipelihara olehnya. 但是我相信，我们作为神的儿女们，都有上帝来去供应我们。 Nah, saudara-saudara sekalian, tema kita pada hari ini berjudul Roti Hidup. 今天我们的主题就是赐生命的粮。 Seperti tema yang kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-6. 就是刚才我们在约翰福音6章读的。 Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam masa pandemi seperti demikian, 弟兄姐妹们，在这样的疫情当中， menurut Anda berapa banyak orang yang rajin makan roti? 你们觉得有哪些人会经常吃面包的呢？ Mungkin di antara kita akan berpikir, jangankan berpikir roti, kita aja masih memikirkan bagaimana bisa makan nasi yang cukup, begitu ya. 可能我们当中有人就会议论说：“哎，别提到面包了，连能够吃饭就已经很好了。 Roti kan mahal. 面包是比较贵的食物， Di dalam masa pandemi yang tidak mudah ini harus berhemat. 在这样疫情当中，我们要节省， Nah, jadi jangan beli roti, saudara. 所以就不要买面包。 Tetapi saudara-saudara sekalian, 但是弟兄姐妹们， kenyataannya di dalam masa pandemi ini, 但是事实上，在这个疫情当中呢， pembelian roti tidak semakin berkurang, 买面包的人不是减少， justru semakin meningkat. 反而增多。 Paling tidak di dalam pembeliannya secara online. 最起码是从网上购买的。 Ada GoFood, Shopee Food, GrabFood, dan lain sebagainya. 呀，可以从 GrabFood、GoFood、Shopee Food 那边买。 Dan saya pertama berpikir bahwa di dalam masa pandemi ini kita akan semakin berkurang di dalam mengkonsumsi makanan-makanan di luar sana. 那我以为呢，在这样的疫情当中，我们肯定会很少购买外面的食物， Tetapi kenyataannya tidak demikian. 但是事实却不是那样。 Di dalam masa pandemi seperti demikian, justru semakin banyak orang yang membeli makanan secara online. 却反而是在这样的疫情之下呢，很多人在外面外卖，点外卖。 Nah, itu berarti menunjukkan kepada kita bahwa baik dalam masa pandemi maupun tidak, makan itu selalu menjadi hal yang dipikirkan secara khusus ataupun terus-menerus dipikirkan. 那可以这样总结，无论是在疫情当中，或者还没有疫情之前，
我们每天思考的，我们每天想到的就是什么呢？食物。Bisa dikatakan bahwa makan itu adalah sesuatu hal yang kebutuhan pokok dan malah semakin dipikirkan ketika kita sedang menghadapi kesulitan. 可以说这个食物呢，就是我们每一天最主要的东西，而且呢，在艰难当中，反而是我们最需要的。Nah, di dalam perikop yang kita baca tadi, saudara-saudara, 在我们所读的经文里面， di situ kita juga melihat bahwa Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup. 我们也看到耶稣他介绍他自己作为什么呢？生命的粮。 Kita harus mengetahui secara lebih lengkap latar belakangnya terlebih dahulu. 那首先我们要先看这个背景。 Kalau kita melihat daripada Yohanes pasal 6 ayat yang ke-25, 如果我们看到约翰福音6章25节那边， di situ diceritakan Yesus mendarat dari perahunya. 在那边讲到耶稣他坐船靠岸， Lalu segera dikerumuni oleh begitu banyak orang. 然后很多人都积极的拥戴他。 Kenapa bisa demikian? 为什么呢？ Karena Yesus pada waktu yang sebelumnya, 因为在之前， Yesus melakukan mujizat dengan 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang. 耶稣做了这样的一个神迹，就是以5饼2鱼，供应了5000人吃。 Maka orang-orang begitu takjub melihat dia. 所以呢，所有的人呢都看耶稣，觉得很稀奇。 Semua orang berbondong-bondong untuk mencari dia. 所有的人都拥挤要找他。 Tetapi bukan saja hanya untuk melihat mujizat itu, 但是不单单要看他所行的神迹而已， tetapi mereka juga ingin kebagian makan gratis, saudara-saudara. 他们也希望他们能够沾上那个免费的食物。 Kenapa mereka atau orang-orang Yahudi pada saat itu cari kesempatan untuk bisa mendapatkan makanan gratis? 为什么当时的犹太人他们很希望有机会可以吃到免费的粮食呢？ Karena orang-orang Yahudi pada saat itu menghadapi 2 kesulitan. 因为当时的犹太人他们面临着2大问题。 Kesulitan yang pertama adalah mereka dijajah oleh kekaisaran Romawi. 第一个艰难呢，就是他们当时是被罗马帝国所侵略。 Karena mereka dijajah, maka segala kebutuhan sehari-hari mereka itu selalu kurang. 因为他们被侵略呢，所以呢，他们每日的需用呢，都一直是在缺乏当中。 Kesejahteraan mereka juga merosot. 他们的福利也是下降。 Banyak orang yang hidupnya itu berada di dalam ambang kemiskinan. 很多人他们是在贫穷当中呢， Pajak tinggi dan tidak menentu. 他们要交的税也很高， Maka mereka selalu berada di dalam kondisi kekurangan makanan dan mungkin perlu berhutang. 因此呢，他们很缺乏食物，甚至可能他们欠了钱。 Tetapi problemnya mereka tidak berhenti sampai di sana saja. 但是他们的问题不单如此， Mereka kesulitan yang keduanya adalah karena tempat di mana mereka tinggal di Israel itu ternyata tandus. 他们第二个艰难呢，就是他们所住的那个地方原来是一个干旱之地。 Diperkirakan bahwa tempat di mana mereka tinggal itu, tanah Israel itu 60%-nya adalah padang gurun. 在那时候呢，大概有60%的土地呢是旷野。 Sebagian besar yang adalah padang gurun adalah Israel Selatan, saudara-saudara. 那这个是在以色列的南部，大部分都是旷野。 Nah, saudara, sekadar info saja, saudara. Saya mau menjelaskan bagaimana sulitnya keadaan alam mereka. 我要大概给大家了解他们当时的所住的地方是多么的艰难。
Kalau melihat kepada negara Israel modern, 如果看到现代的以色列国， mereka merdeka tahun 1948. 他们是在1948年独立的。 Sejak mereka merdeka, 自从他们独立之后， mereka memerlukan waktu minimal 4 dekade 他们大概需要40年的时间， untuk membereskan atau mencari solusi tentang masalah mereka kekurangan makanan dan air. 他们需要因着他们缺乏食物和缺乏水的问题找出出路。 Mereka mencari solusi bagaimana mereka menjadi tempat di mana tidak lagi kekurangan air. 他们需要找出一个方案，让他们不会再缺水了。 Tidak ada air, maka tidak ada makanan, saudara-saudara. 如果缺水，就会缺食物。 Lalu ketika mereka merdeka, mereka segera membuat rencana nasional. 那当他们独立过后呢，他们就做了一个全国性的一个策划。 Mereka menyambungkan instalasi air bersih dari Israel Utara sampai kepada Israel Selatan. 他们做了一个计划，就是他们从以色列北部到以色列的南部做了一个水管。 Dan itu jaraknya begitu jauh, saudara-saudara, belasan ribu kilometer. 那个水管的长度呢是几十万的那个长度。 Mereka melakukan itu untuk menjamin bahwa seluruh Israel dari utara sampai selatan mendapatkan kecukupan air bersih. 他们这样做的目的呢，是要保证无论是以色列北部到南部呢，都能够得到干净的水。 Tidak berhenti sampai di sana. 不但如此， Mereka juga tahu bahwa ketersediaan air bersih mereka itu tergantung musim. 他们也知道这个能够供应给他们这个干净的水呢，是要看季节的。 Maka juga mereka membangun bendungan. 所以他们就建立了水坝。 Tidak berhenti sampai di sana juga, saudara-saudara. 不单如此， Mereka berpikir, wah ini masih belum cukup. 他们觉得这还不够， Maka mereka belakangan membangun pabrik penyulingan air laut menjadi air tawar. 之后他们又建立了一个就是水从那个海水可以转成清水。 Agar mereka semua mendapatkan kecukupan air bersih yang bisa mereka minum. 使他们可以有足够的纯净水，让他们可以喝。 Barulah mereka merasa sedikit lega karena kebutuhan mereka akan air tersedia cukup. 之后呢，他们才觉得可以放下心来，因为他们需要用的水呢，已经够走全国使用了。 Dengan ketersediaan air tersebut, lalu mereka mulai membangun sistem pertanian mereka yang modern. 那有这样的就是水的系统之后呢，他们才能够建立一个比较现代化的一个农场。 Yang kita kenal sekarang dengan istilah hidroponik, saudara. 就是我们现在知道的，就是用水来种植。 Itu salah satunya berasal dipromotori oleh negara Israel modern. 那其中一个启发家呢，就是来自以色列的。 Oleh karena itu sekarang mereka menjadi negara yang mengalami keamanan ataupun sekuritas di dalam hal air dan pangan. 因此呢，现在呢，他们可算为一个无论在饮水方面或者在饮食方面是比较稳定的国家。 Hal apa yang membuat mereka berjuang begitu keras di dalam hal ini, bahkan menjadi program yang utama di dalam negara mereka? 什么动机使他们可以在这方面有这样的一个进步，这样的一个启发呢？ Karena di dalam pengalaman sejarah bangsa Israel, mereka selalu berada di dalam kondisi krisis air dan pangan, saudara-saudara. 因为在他们的历史当中呢，他们一直都是在水和食物方面处于危机当中。 Kalau kita mengingat bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, 如果我们还记得以色列人如何从这个埃及被奴出来，
Mereka di sepanjang perjalanan itu mereka membutuhkan sekali penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam keseharian mereka. 他们从埃及出来以后呢，每一天他们都非常的需要上帝与他们同在。 Tuhan harus memberikan kepada mereka setiap hari roti turun dari surga. 每一天，上帝都赐给他们从天上降下来的粮食。 Kita mengenalnya dengan roti mana. 我们知道这名叫 mana。 Dan tidak hanya roti yang dari Tuhan, air pun juga harus Tuhan sediakan. 上帝不只是给他们供应粮食，上帝也给他们供应饮水。 Dari mana? 从哪里呢？ Tuhan mengeluarkan air dari batu cadas yang keras. 上帝从一个很硬的石头可以打出水来。 Karena tempat di mana mereka berputar-putar itu adalah tempat yang tandus, saudara-saudara. 因为他们所绕的那个地方呢是干旱之地。 Nah, tetapi ketika mereka setelah masuk ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan, 但是当他们进入应许之地，就是迦南地之后呢， mereka segera lupa akan pemeliharaan Tuhan. 他们就忘记了上帝对他们的供应， Mereka lupa akan mujizat yang sudah Tuhan kerjakan yang memelihara hidup mereka. 他们也忘记了上帝曾经在他们生命当中所行的神迹。 Lalu kemudian Tuhan menghukum mereka. 然后之后，上帝就惩罚他们。 Dan hukumannya unik, saudara. 那这个惩罚呢，非常的特别， Dan tercatat berulang kali di dalam Alkitab. 在圣经当中好几次都记载这个事情。 Yaitu setiap kali bangsa Israel tidak taat, 每一次以色列人不顺服， Tuhan menahan hujan turun di tanah mereka. 上帝就不降雨。 Air, saudara-saudara. 这还是跟水有关。 Selalu urusannya balik lagi air dan makanan. 所以呢，问题呢就是再返回关于饮水和饮食。 Dan mungkin saya berpikir, oh, kenapa tanah Israel begitu tandus? 然后我在思考，为什么以色列土地那么干旱呢？ Mungkin tambah tandus karena ketidaktaatan bangsa Israel. 可能是因着以色列人不顺服而变得越来越干旱。 Makin tidak taat, Tuhan makin tidak turunkan hujan ke atas tanah mereka. 他们越是不顺服，上帝就越是不降雨。 Maka tanahnya makin hari makin menjadi padang gurun. 所以呢，他们的土地呢就越来越是变成旷野了。 Nah, saudara-saudara sekalian, karena sejarah di dalam perjalanan bangsa mereka itu selalu terkait dengan kebutuhan akan air dan makanan, 弟兄姐妹们，因着他们的历史一直以来这么长久都是跟饮水和饮食有牵涉的， maka Tuhan Yesus menggambarkan ataupun menjelaskan tentang siapakah dirinya 所以当主耶稣在介绍他自己的时候， dengan menggunakan gambaran tentang akulah roti hidup dan air hidup. 他就这样的介绍说：“我就是赐生命的粮和赐生命的水。” Karena Yesus tahu 因为耶稣知道 dua hal ini sangat membekas erat di dalam pikiran mereka. 这两件事情呢，在他们的想象当中呢，有很深刻的印象。 Yang Yesus mau katakan kepada mereka adalah demikian, saudara-saudara. 耶稣要对他们讲的就是如此。 Mereka harus ingat bahwa hidup mereka sangat tergantung kepada Tuhan. 他们必须要知道，他们的生命呢是完完全全的离不开上帝。 Ketika hidup mereka sudah menjadi lebih enak, 当他们活得更安逸的时候， janganlah melupakan Tuhan. 不可以忘记上帝。 Ketika kondisi hidup susah, 当他们活得真艰难的时候， harus makin ingat Tuhan. 要更记得上帝。 Tetapi masalahnya manusia adalah manusia yang berdosa. 但是问题是，人是有罪的人， Yang dipikirkan oleh manusia seringkali hanyalah jangka pendek. 很多时候人的想法是暂时性的、短暂的。 Seperti yang kita lihat di dalam kisah Yesus dicari oleh begini banyak orang. 就是像我们刚才所看到的，耶稣那么多人来拥挤他， Mereka betul kekurangan makanan dan kekurangan air mungkin.
那时候可能他们确实缺乏水和饮食， Lalu mereka mencari Yesus yang bisa melakukan mujizat, memberikan makanan gratis bagi mereka. 然后他们就去寻找耶稣，因为耶稣能够行神迹，给他们免费的食物。 Tetapi yang mereka pikirkan bukan Tuhannya, 但是他们所思想的不是那位上帝， tetapi makanannya, 而是上帝赐下的饮食， makanan jasmani. 是那个肉体的饮食， Karena mereka perutnya lapar. 因为他们肚子饿了。 Mereka cuma berpikir apa yang bisa aku cari solusinya untuk kondisi aku yang sekarang ini lagi lapar ini. 他们只为着他们当时正在饥饿的时候而想，他能怎么样找到饮食而已。 Oleh karena itu Yesus menasehati mereka. 因此，耶稣就责备他们。 Di ayatnya yang ke-27, Yohanes 6 ayat yang ke-27, 在约翰福音6章27节， Yesus berkata, "Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal." 27节说：“不要为那会坏的食物操劳，而要为那存到永生的食物操劳。” Jangan cari cuma makanan yang cuma mengenyangkan badan jasmani kamu saja dong. 不要单单寻找那个能够让你的身体得到饱足的食物而已， Cari makanan yang bisa mengenyangkan jiwamu. 但是你也要找那个能够让你的灵命得到饱足的。 Jangan cuma cari makanan yang fana doang, 不要单单找那个会毁坏的食物， tapi cari makanan yang membawa kepada kehidupan yang kekal. 而是能够带到永生的食物。 Nah, saudara-saudara sekalian, 弟兄姐妹们， apakah bangsa Israel atau orang-orang Yahudi yang mendengar perkataan Yesus itu kemudian menerima nasihat Yesus atau mengerti? 是否那些听到耶稣讲这番话的以色列人或者犹太人能够接受或者明白吗？ Mengerti, saya rasa sih mungkin mengerti, saudara. 我想他们必定会明白， Tetapi apakah mereka mau menerima? 但是是否他们愿意接纳， Nampaknya tidak. 那可能不会， Karena di dalam ayat-ayat selanjutnya, saudara-saudara sekalian, 因为在接下来的经文， mereka justru kayaknya itu berkelit. 我们能够看到他们在那边就是不相信， Mereka malah bertanya gimana caranya supaya saya bisa melakukan pekerjaan yang dikehendaki Tuhan. 他们反而问我要怎么样做上帝要的工作呢？ Maka Tuhan Yesus menjawab dengan sangat to the point. 所以主耶稣就很直接的回答他们， Percaya. 就是相信而已。 Apakah mereka tidak percaya? 难道他们不相信吗？ Mereka percaya, saudara. 他们相信，弟兄姐妹们， Mereka percaya bahwa Tuhan itu ada. 他们相信上帝是有的， Tetapi mereka tidak mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati mereka. 但是他们不是全心全意的相信上帝。 Buktinya apa? 什么证据呢？ Sejarah bangsa mereka membuktikan ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. 他们的国家的历史表明，他们不是完完全全的相信上帝。 Baik kondisi baik maupun kondisi buruk, 无论他们是在好或者坏的情况下， mereka lebih sering menggunakan kekuatan dan pikirannya sendiri untuk mencari solusi. 他们更多使用他们自己的力量和他们自己的想法来去找出路。 Di dalam kondisi baik maupun tidak baik, 无论是在好或者不好的情况下， mereka mencari kepentingan mereka sendiri, 他们只寻找自己的利益， bukan mentaati setiap firman Tuhan. 而不是顺服神每一个真理。 Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada mereka, percaya. 就是为此，耶稣要告诉他们：你们要相信。 Percaya berarti mentaati setiap firman-Ku. 相信的意思就是要顺服我讲的每一句话。 Percaya bukan cuma sekadar percaya nama Yesus atau nama Tuhan saja, 不单单只是相信上帝的名或者耶稣的名而已， tetapi benar-benar mentaati setiap perkataannya.
而是要真正的顺服他所讲的每一句话。 Karena barang siapa yang mengasihi aku, 因为凡爱我的， dia akan mentaati setiap firman-Ku. 他必定会顺服我的每一 Itu yang 句话。 dikatakan oleh Tuhan 这 Yesus. 就是耶稣说的。 Nah, saudara-saudara sekalian, bangsa Israel ternyata di dalam masa-masa sebelumnya terbukti tidak sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. 那弟兄姐妹们，原来在过去呢，以色列人呢，他们根本没有完完全全的相信上帝。 Dan hati maupun pikirannya dikaburkan atau dibutakan dengan kondisi-kondisi yang sulit yang mereka hadapi di sepanjang kehidupan mereka. 那他们的眼睛被他们所遇见的困难所蒙蔽了。 Maka sekarang seperti ada di dalam kisah yang kita baca ini, 因此，现在就像我们刚才所读的经文一样， mereka hanya berusaha mencari gimana caranya supaya mereka bisa survive secara jasmania. 他们只是想方设法，他们如何他们的肉体能够得到满足而已。 Dan mereka lupa bahwa mereka perlu mencari makanan rohani. 而他们忘了，他们需要找灵命的粮食。 Maka Yesus mengingatkan kepada mereka, 因此，耶稣就提醒他们 Akulah roti hidup. 我就是赐生命的粮， Barang siapa datang kepadaku, 凡来到我这里的， ia tidak akan lapar lagi. 绝不饥饿； Dan barang siapa percaya kepadaku, 信我的， dia tidak akan haus lagi. 永不干渴。 Yesus merujuk bukan kepada lapar dan haus secara jasmani, 耶稣所指的不是他们肉体上的饥饿和饥渴， tetapi kelaparan dan kehausan secara rohani. 而是在属灵上的饥饿和干渴。 Karena kelaparan dan kehausan secara rohani hanya bisa diisi oleh sesuatu hal yang kekal. 因为在属灵上的饥饿和干渴呢，只有永恒性的才能够去满足。 Kalau kita ingat perkataan Yesus yang terkenal lainnya, 如果我们还记得耶稣在别处有名的句子的话， Yesus pernah berkata demikian, 耶稣曾经这样说， mengutip dari Perjanjian Lama. 他是引用旧约的。 Dia mengatakan bukan kepada orang-orang Yahudi, 那时候他不是对犹太人说， tapi dia mengatakan kepada iblis. 而是对魔鬼说的。 Ketika Yesus berpuasa 当耶稣进食， dan dia lapar, 而他饥饿的时候， dia dicobai oleh iblis. 魔鬼来试探他。 Iblis berkata, 魔鬼说 Yesus kamu kan anak Allah, 耶稣，你是神的儿子， kamu bisa dong 你当然可以 mengubah batu itu menjadi roti. 将石头变为食物， Ubah, 你做呀， kamu bisa tidak lapar 你 lagi. 就不会饥饿了。 Tapi Yesus menjawab dengan sangat tegas. 但是耶稣很坚决地回答他： Manusia hidup bukan dari roti saja, 人活着不是单靠食物， tetapi dari setiap firman Tuhan. 乃是靠着神的话语， Dari setiap firman Tuhan. 乃是靠着神所说出的每一句话。 Hal ini membuat saya masuk kepada perenungan lainnya, saudara. 这让我想到别的事情。 Ketika kita melihat di awal kisah di kitab Kejadian, 当我们看到创世纪一开始讲到的时候， Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, 神对亚当和夏娃说 Adam, Hawa, 亚当夏娃， semua buah yang ada di taman ini boleh kamu makan. 在这园子里所有的树你都可以吃， Cuma satu yang nggak boleh. 只有一个不可以的， Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu tidak boleh kamu makan. 就是可以分辨善恶的树不可以吃。 Pada waktu kamu memakannya, 当你吃的时候， kamu akan mati. 你就会死。 Lalu apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? 但是亚当和夏娃却做了什么呢？ Adam dan Hawa bertemu dengan ular, 亚当和夏娃遇到了蛇，
ular menggoda mereka, 蛇引诱他们， dan mereka memakan buah tersebut. 而他们就吃了那个果实。 Problemnya ada di mana? 问题是出在哪里呢？ Ada di buah tersebut, 是出在果实上吗？ ada di iblis. 或是在魔鬼身上吗？ Kalau menurut saya, saudara, 对我而言， mengikuti perkataan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu, 按照主耶稣所说的， manusia tidak hidup dari roti saja, 人不是靠着面包食物而活， tetapi dari setiap firman Tuhan. 而是靠着神的每一句话。 Saya membayangkan demikian. 我这样的想象， Seharusnya Adam dan Hawa pada waktu itu 当时亚当和夏娃应该是 memakan bulat-bulat, 完完全全的 memakan bulat-bulat perintah Tuhan, firman Tuhan pada saat itu. 完完全全的将神的话语咀嚼。 Jadi pada saat itu Adam dan Hawa bisa dengan sepenuh hati, setaat mungkin, sepercaya mungkin, menerima sepenuhnya firman Tuhan, dan itu akan membawa mereka kepada kehidupan yang kekal, tidak perlu mengalami kematian. 因此呢，他们就能够完完全全的顺服上帝的话语，他们就不会面临死亡。 Tetapi ternyata keputusan yang mereka ambil adalah 但是他们所做的决定却是， mereka bukan makan setiap firman Tuhan. 他们不是咀嚼或者吃神的每一句话， Mereka makan yang lainnya. 他们是吃别的。 Dalam kisah tersebut mereka memakan tipu daya iblis. 在他们的情况下，他们所吃的就是什么呢？是魔鬼撒旦设下的网罗， Dan mereka mati. Kita semua keturunannya juga menghadapi kebinasaan. 而他们却是死了，而我们作为他们的后代呢，我们也将进入灭绝。 Tuhan Yesus berkata dengan sangat jelas, saudara-saudara. 主耶稣他很清楚的说道， Manusia perlu menerima dan memakan seluruh firman Tuhan. 人必须要吃上帝的每一句话， Karena setiap firman Tuhan itu akan membawa kita kepada masa depan yang sejahtera dan kekal. 因为上帝的每一句话呢，是将带领我们进入一个永恒安逸的未来。 Sedangkan makanan-makanan yang lain belum tentu membawa kita kepada kehidupan yang kekal. 而其他的食物呢，不一定可以带我们到永恒。 Makanan yang lain mungkin bisa menyenangkan kita pada saat ini atau mengenyangkan kita pada saat ini. 可能其他的食物能够让我们暂时性的感到满足或者感到饱足而已， Tetapi belum tentu membawa kepada hidup yang kekal. 但是不能带领我们到永恒。 Pada kisah di dalam Yohanes pasal 6 ini, 在这个约翰福音第6章里面， Yesus memperkenalkan dirinya. 耶稣他这样的自我介绍： Akulah roti hidup. 我就是生命的粮， Akulah air hidup. 我就是生命的水， Jangan makan yang lain lagi. 不要再吃别的， Makan aku. 你吃我赐下的， Terima setiap firmanku. 你要接受我所每一句话， Terima setiap tindakanku. 你要接纳我每一举一动， Terima pengajaranku. 你要接受我的教导， Benar-benarlah percaya kepadaku. 你要真正的相信我， Maka kamu akan hidup. 你就能够活着。 Perkataan Yesus yang lain, 耶稣所讲的别的话， ketika kamu percaya kepada aku, 当你信我， sekalipun kamu mati, 即使你死了， kamu akan bangkit. 你也会复活。 Betul, saudara-saudara? 是的，弟兄姐妹们， Kita hidup di dalam dunia berdosa. 我们活在一个有罪的世界中， Kita mengikuti setiap firman Tuhan. 我们跟随上帝的每一句话。 Mungkin realita yang akan kita hadapi adalah 可能我们将面临的一个事实是， kita justru malah mati.
我们可能是死的， bahkan mungkin benar-benar mati secara jasmania. 可能我们的生命，我们的肉体真的是死了。 Tetapi ingat saudara, 但是弟兄姐妹们要记住， perkataan Tuhan Yesus 主耶稣所说的话， itu pasti benar. 肯定是实实在在正确的。 Mungkin kita mati secara jasmani di dalam dunia ini, 可能我们在这世界上，我们的身体会死， tetapi kita dipersiapkan untuk hidup di dalam langit dan bumi yang baru. 但是他却预备我们可以在新天新地活着。 Pertanyaannya adalah, 问题是， percayakah Anda? 你是否相信？ Atau Anda lebih berat untuk mempercayai hal-hal yang jasmaniah pada saat ini saja? 或者你这时候更愿意相信的是属肉体的事情呢？ Seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. 就像亚当夏娃所做的一样， Makan saja, 他们吃了， mati nggak? 真的死吗？ Mati nggak? 真的死吗？ Pada saat itu tidak mati, 当时没有死， tetapi nanti pasti mati. 但是有一天总会死。 Jadi ini adalah sebuah kontradiksi antara dunia jasmani dengan dunia rohani, saudara. 所以这是一个属灵和肉体的一个对争。 Kalau kita mau benar-benar hidup di dalam langit dan bumi yang baru, 如果我们真的要在新天新地活着的话， kita perlu mentaati setiap firman Tuhan. 我们需要顺服上帝的每一句 Kita 话。 harus memakan sang roti hidup itu. 我们必须要吃下那个生命的粮， Kita harus hidup dari setiap firman Tuhan. 我们必须因着神的每一句话活着。 Walaupun resikonya adalah mungkin di dunia saat ini 虽然可能后果是我们在现代的这个世界上， kita harus menghadapi kematian 我们必须要面临着死亡， atau kematian yang jasmania. 或者是身体上的死亡。 Tetapi kita dipersiapkan untuk hidup yang kekal di langit dan bumi yang baru. 但是上帝却预备我们可以领受永恒，就是在新天新地的永生。 Atau kita lebih memilih makanan yang lainnya 或者我们更选择其他的食物， yang memastikan bahwa kita di dalam dunia ini 那些食物能够让我们保证我们在这世界 hidup. 活着， Tetapi mungkin kita di masa yang akan datang 但是在未来 kita akan mengalami kematian rohani. 我们却遭受到了属灵的死亡。 Saudara-saudara sekalian, 弟兄姐妹们， di dalam masa pandemi ini 在这疫情当中， yang menjadi masalah terbesar bagi kita 对我们来说最大的问题 bukan saja pandemi COVID, 不是这个病毒疫情， juga bukan masalah ekonomi, 也不是经济上的问题， juga bukan masalah makanan, roti, dan minuman. 也不是饮食、面包或者饮料而已。 Tetapi masalahnya adalah kemana hati kita mau kita arahkan. 但是问题是，我们的心要向着哪里？ Di dalam masa susah seperti ini, 在这样的痛苦当中， apakah kita akan semakin mempercayai Tuhan, 是否我们更是相信上帝， semakin memakan setiap firman-Nya, 更是愿意吃他的每一句话， atau kita malah semakin kering, 或者我们变得更枯干， semakin dingin terhadap Tuhan, 对神越来越冷漠， semakin mencari solusi dengan akal dan daya kita sendiri. 越是想方设法的用自己的力量和思想来找出路。 Masa pandemi yang sulit ini 这困难的疫情中， terbukti sangat manjur, saudara. 可以说是一个可以证明的时刻， Untuk menjadi caranya Tuhan untuk memfilter dan memisahkan 是成为上帝的一个方法来去检查， yang mana orang-orang yang dipanggil dan tertarik kepadanya semakin percaya kepadanya. 哪一些是他真正吸引，哪一些是他真正呼召
亲近他的人， atau malah di dalam masa pandemi semakin dingin dan semakin menjauh daripada. 而哪些呢是在疫情当中越来越冷漠而远离他的人？ Siapakah kita? 我们是哪一类呢？ Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita, 愿上帝将他的怜悯于我们， menambah-nambahkan iman kepada kita, 给我们增加信心， dan kita semakin rindu 而我们更渴慕 untuk mentaati setiap firman-Nya, 来顺服他的每一句话， untuk memakan setiap firman Tuhan, 来咀嚼他的每一句话， dan kita hidup dari sang roti hidup itu sendiri. 而我们因着这个生命的粮而活着。 Dia menjadi harapan dan kekuatan kita 它成为我们的盼望，我们的力量， sepanjang masa. 永永远远。 Tuhan Yesus memberkati kita semua. 主耶稣祝福我们， Amin. 阿门。 Silakan. OK， 我们一起来祷告。主，我们向你献上感恩，因着你的话语赐给我们生命，因为你就是那生命的粮，你是赐生命的主。主啊，但愿我们可以做一个果断的决定，决定要跟随你，决定要真正的相信你，完完全全的相信你，从不怀疑你。求你赦免我们之前曾经怀疑你，怀疑你的话语，怀疑你的信实，甚至怀疑你的意图。但是现在我们知道，我们只要信，不可疑惑，因为你就是从古代亘古到如今，一直带领我们、保守我们、供应我们的主。到永远，你是我们的主，我们要完完全全的相信你。求主你赐给我们这样的坚定的信心，永不偏离。我们这样祈求祷告，奉耶稣基督的名，阿门。 Amin. Welcome to our school SDK 10 Penabur Pantai Indah Kapuk. At the age of 71 years, BPK Penabur Jakarta continues to strive to serve not only for students but also for those in need. As an educational institution, we encourage and support our students to improve their abilities. We also support the students' development, both academic and non-academic skills. Mari kita terus bergandengan tangan untuk seluruh stakeholder guna melaksanakan perubahan ke arah yang lebih baik. Selamat ulang tahun yang ke-71 untuk BPK Penabur, selalu diberkati dan terus menjadi berkat. You can see it in our
Mari bangkit berdiri, kita akan mengaku iman rasuli. Mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Kita baca dengan bahasa Indonesia dulu, baru bahasa Mandarin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 中文，使徒信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人复活升天，坐在前人父上帝的右边。将来必从哪里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣的功德教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita masuk ke dalam pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah namamu. Engkau Allah yang berkuasa atas langit dan bumi, dan Engkau yang memerintah terhadap jalannya sejarah kehidupan umat manusia. Termasuk Engkau berdaulat atas kehidupan bangsa dan negara kami pada saat ini. Tuhan, Engkau tahu bahwa kami sedang bergumul dengan pandemi COVID-19. Kami terus memohon berkatilah pemerintahan kami. Biarlah Bapak Jokowi bersama dengan segenap para menterinya bisa mengatasi pandemi ini. Kami berdoa ya Tuhan, dengan PPKM yang telah dilaksanakan, biarlah kami bisa mengendalikan angka penyebaran COVID ini. Kami terus memohon supaya angka penyebaran COVID bisa kami tekan. Kami terus berdoa untuk tenaga kesehatan, dokter, perawat. Tuhan terus lindungi mereka, beri kekuatan kepada mereka. Kami terus berdoa untuk fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada. Biar Tuhan juga memberkati. Terutama sekali biar Tuhan memberikan kesadaran bagi kami warga negara Indonesia. Kami boleh saling berjabat tangan untuk menolong mereka yang membutuhkan. Tuhan, kami juga menyerahkan akan krisis-krisis yang ada di balik pandemi ini. Krisis sosial, krisis keluarga, serta juga krisis ekonomi. Kami juga terus berdoa ya Tuhan, pemerintah juga bisa mengatasi akan semua ini, khususnya juga akan masalah ekonomi. Pemerintah bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk menolong kami warga Indonesia yang mengalami pandemi ini. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk jemaat kami, jemaat GKI Kanaan yang bergumul dengan pandemi ini. Kami terus memohon jaga dan lindungi seluruh keluarga besar GKI Kanaan dari paparan COVID-19. Kami menyerahkan jemaat-jemaat kami yang terpapar, yang sakit karena COVID-19. Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Kami juga terus berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang menghadapi berbagai masalah pergumulan, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan. Tuhan juga yang menolong kami satu persatu. Khususnya kami menyerahkan bagi jemaat kami yang berusia lanjut. Tuhan tolong jemaat-jemaat kami yang usia indah. Tuhan lindungi mereka, berikan penghiburan dan sukacita dan rasa syukur bahwa Tuhan menyertai mereka. Terima kasih ya Tuhan.
Inilah pokok-pokok doa syafaat kami yang kami araskan dan kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memasuki pelayanan persembahan. Nas persembahan di 1 Tawarik 29 ayat 13 sampai 14. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita menyanyikan lagu persembahan dengan instrumen di lagu 330, Kini Ku Mau Tuhan. Bangkit berdiri, kita akan doa persembahan. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih atas anugerah Tuhan berikan kepada setiap kami. Hari ini kami boleh datang beribadah dan berjumpa dengan Engkau. Itu adalah karena kasih Tuhan kepada kami. Dan dalam kehidupan kami, segala kebutuhan Tuhan cukupkan. Dan kami boleh datang memberikan sedikit persembahan kepadamu Tuhan. Mohon Tuhan menerima persembahan kami dan boleh dipakai oleh keperluan pelayanan. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita tetap berdiri dan kita nyanyi lagu KPPK 361, Bangkit Bagi Yesus. Bangkit
Jemaat yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dari Allah Roh Kudus memberikan kepada saudara kekuatan dan penghiburan, sukacita dan damai sejahtera, serta hikmat bijaksana di dalam saudara membangun hidup di masa-masa pandemi ini, mulai dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Demikianlah ibadah pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.